adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hajijah Maulad Abdul Rasid P76411 akan membincangkan tentang kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Metod penyelidikan adalah penentuan alat ukur bagi setiap objektif yang telah ditentukan. Lazimnya, ia ditulis secara ringkas tanpa perincian justifikasi mengapa sesuatu metod itu dipilih. Komponen-komponen penting yang mesti dijelaskan dalam metod penyelidikan adalah seperti berikut. Yang pertama, metod penyelidikan sama ada kuantitatif, kualitatif atau kedua-duanya. Reka bentuk kajian seperti kajian persejarahan, kajian tinjauan, analisis dokumen, pemerhatian, kajian etnografi dan lain-lain. Yang ketiga, instrumen kajian adalah seperti soal selidik, temu bual dan lain-lain. Seterusnya, populasi, sampel dan persampelan, kesahan muka dan kesahan kandungan, tata cara pengumpulan data serta tata cara penganalisaan data. Kajian kualitatif adalah kajian yang cenderung kepada metod pengumpulan data pemerhatian atau penganalisaan kandungan dokumen. Antara ciri-ciri umum kajian ini ialah melibatkan kajian lapangan, iaitu lebih menumpukan kepada proses dan kurang tumpuan diberikan kepada hasil. Ia bersifat induktif, di mana dengannya dibentuk abstrak, konsep, teori dan hipotesis. Ia lebih menumpukan kepada manusia sama ada dalam kehidupan, pengalaman dan sebagainya. Manakala kajian kuantitatif bermaksud kuantiti atau bersandarkan kepada kuantiti atau sejumlah nombor atau sejumlah bilangan yang telah dirumuskan melalui formula-formula tertentu. Contoh alat kajian kuantitatif adalah soal selidik. Dalam kajian soal selidik, data akan dikumpulkan secara formal dan sistematik, dan soal selidik hendaklah memenuhi objektif dan persoalan kajian serta mempunyai kesahan ukur dan praktikal. Selain itu, bentuk soalan hendaklah jelas, mudah dijawab dan ia terdiri daripada soalan terbuka dan soalan tertutup. Soal selidik akan dianalisis mengikut kiraan kerapan, peratusan serta purata bagi setiap item. Analisis tersebut boleh dipersembahkan mengikut kesesuaian seperti carta bar, graf palang dan graf garis. Okey, terdapat 3 perbezaan yang ketara di antara dua kaedah penyelidikan ini, iaitu pertama, tujuan inquiry, kedua, keterlibatan pengkaji dan ketiga, epistemologi kajian. Kajian kualitatif bertujuan untuk pemahaman sesuatu fenomena, manakala tujuan kajian kuantitatif lebih kepada memberi penerangan tentang apa yang diselidik. Oleh yang demikian, kajian secara kualitatif bersifat lebih holistik bagi memaparkan elemen yang dikaji dalam persekitaran, bagi menampakkan perspektif pengkaji. Manakala kajian kuantitatif tidak berbentuk holistik kerana penumpuannya lebih kepada perkaitan beberapa formula ubah yang dikaji. Seterusnya, berbeza dengan kajian kuantitatif yang melibatkan campur tangan pengkaji dalam eksperimennya, kajian kualitatif mengamalkan pendekatan non-intervention, iaitu tanpa campur tangan oleh pengkaji. Untuk memahami perkara yang dikaji, segala yang unik tentang perkara tersebut perlu dihuraikan. Ia melibatkan proses penulisan secara terperinci melalui huraian yang mendalam, iaitu thick description, berbeza dengan kajian kuantitatif yang memerlukan sampel yang banyak. Manakala kajian kualitatif hanya boleh berasaskan satu sampel. Perbezaan kedua adalah keterlibatan pengkaji dalam pengumpulan data. Okey, jika dilihat pada kajian kuantitatif, pengkaji bertindak secara impersonal dalam pengumpulan data kerana reka bentuk kajiannya menggunakan instrumen yang neutral sifatnya. Apa yang diharapkan ialah keselarasan data pada sampel untuk membuat generalisasi. Manakala kajian kualitatif pula mementingkan pengkaji terlibat secara personal dalam pengumpulan data dan dalam mentafsir dan mengurus arah kajian. Okey, seterusnya, kajian kualitatif bersifat subjektif yang mana pengkaji memainkan peranan sebagai pentafsir secara berterusan. Implikasinya, kajian kualitatif bersifat eksistensial dan konstruktivis. Kajian merupakan pembinaan realiti pengkaji yang cuba memahami fenomena berdasarkan pengetahuan, kemahiran serta sifat dan nilai yang ada dalam pengalamannya.
Okey, dapatan dan pemahaman pengkaji selepas menyelami secara terus bahan kajian pula diharapkan dapat dikongsi bersama pembaca. Perkongsian bermakna akan wujud sekiranya pembaca merasai empati terhadap kajian yang dilakukan. Oleh sebab itu, pengkaji perlu terlibat secara terus dalam mengalami bahan yang dikaji. Kajian jenis ini sangat mahal kerana tidak ada mesin yang boleh mengambil alih peranan manusia dalam menghayati peristiwa yang dilalui. Kos dari segi wang dan masa amat tinggi dalam melaksanakan kajian ini. Pemisah ketiga ialah merujuk kepada cara pembinaan ilmu. Ilmu yang diperoleh melalui kajian kuantitatif lebih merujuk kepada pencarian sesuatu yang sedia wujud, iaitu knowledge discovered. Sebaliknya, kajian kualitatif mengamalkan constructivist, iaitu ilmu yang dibina, knowledge constructed, berasaskan pengalaman dan kecenderungan individu tersebut. Kajian kualitatif berbentuk deskriptif yang melibatkan nilai, dan dapatan kajian menyentuh kepada kebiasaan, peribadi dan cara hidup responden yang merupakan manusia. Oleh yang demikian, kajian berbentuk kualitatif perlu mematuhi etika yang digariskan. Etika termasuklah kebebasan menyertai dan meninggalkan kajian sebagai responden. Hak responden untuk tidak membenarkan sesuatu dapatan untuk diterbitkan juga perlu dilindungi oleh pengkaji. Kesimpulannya, kajian kualitatif adalah kajian yang bertujuan untuk memahami sesuatu fenomena dengan pengkaji membina ilmu melalui tafsiran secara peribadi berdasarkan pengalaman, kemahiran serta sikap, dan nilai yang ada adalah pengalaman dirinya. Sekian.